إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. Tuan-tuan, puan-puan, sidang jamaah sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah. Pada pagi ini sekali lagi kita dibagi ruang peluang oleh Allah berkumpul sebentar di dalam majlis ilmu, berkongsi sepotong dua hadis Nabi, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita berada dalam bulan Rabiul Awal, bulan masyarakat kita menyambut kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada 6 tarikh mengenai kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara tepatnya tarikh kematian ataupun wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam adalah pada 12 Rabiul Awal. Itu secara tepatnya. Adapun tarikh kelahiran Nabi menjadi perbahasan di kalangan para ulama yang kita pun tak payah bahas, tak payah bergaduh. Yang penting Nabi SAW dilahirkan. Cuma agak mendukacitakan di saat masyarakat menyambut bulan kelahiran Nabi, ada satu insiden yang berlaku di France yang sangat mengguris hati umat Islam. Ada seorang pelukis yang melukis karikatur yang menghina Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita diajar oleh agama kita agar kita menghormati agama lain. Itu agama kita ajak, lakum dinukum waliyadin. Agama dia, agama dia. Agama kita, agama kita. Betul, orang yang duduk di Malaysia, walaupun Islam sebagai agama rasmi, mereka tak dihalang untuk beragama, dan kita pun tak pernah halang mereka untuk beragama. Tapi saya nak sebutnya, kalaulah peristiwa ini berlaku di zaman sahabat, saya tak tahu nak cerita. Saya nak bawa satu kisah yang berlaku ketika mana peperangan yang nama peperangan Uhud. Peperangan Uhud ni peperangan keberapa dalam Islam? Nombor berapa? Peperangan nombor 2. Walaupun teka tu tapi kira okey lah, sebab betul. Saya tahu pakai teka itu. Try lah, tapi betul lah. Peperangan Uhud, peperangan kedua dalam Islam. Peperangan pertama, peperangan Badar. Dalam peperangan Badar, semua orang tahu, kafir Quraisy jumlah dia 1000 orang lebih. Tentera Islam 300 orang lebih. Dengan izin Allah, tentera Islam menang dalam peperangan Badar. Tentera kafir pun, dia pun tak sangka dia boleh kalah. Dan tentera Islam pun tak sangka boleh menang. Kerana ikut adat, mestilah 1000 akan mengalahkan 300. Tapi kaedah dia, bila kita tolong agama Allah, Allah mesti tolong kita. Jadi orang kafir Quraisy rasa sangat dimalukan dalam peperangan ni. Jadi dia kumpul tenaga, dia kumpul strategi, dia kumpul tentera terbaik untuk dia balas dendam, dan berlakulah peperangan yang namanya peperangan Uhud. Dan masa ni tentera kafir Quraisy, kalau dalam peperangan Badar 1000 orang lebih, dalam peperangan Uhud jumlahnya kurang lebih 3000 orang.
Dan Nabi SAW, Nabi kumpul tentera Islam yang terbaik 1,000 orang. Dan 1,000 orang ni sangat bersemangat sebab dah menang dah. Kita 300 orang lebih boleh menang dalam peperangan Badar, musuh 1,000 orang. Sekarang kita 1,000 orang, 3,000 orang musuh ni, kita mesti menang dengan izin Allah. Bila nak jadi peperangan, 300 orang tarik diri daripada peperangan Uhud. Tentera Islam ada 1,000 orang. Nak perang dah, 300 orang tentera tarik diri. Sebab apa? Sebab termakan hasutan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni yang dikenali dia dengan nama bapa munafik. Dia create cerita, dia hasut tentera Islam sampaikan 30%. 300 orang tarik diri di saat-saat akhir. Dalam bab onar, dalam bab suntik atau menghasut, Abdullah bin Ubay yang namanya digelar sebagai bapa munafik memang terbaik. Nanti ada masa kita cerita macam mana dia boleh create satu cerita. Isteri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha yang Nabi cintai, dia create satu cerita yang Aisyah berselingkuh, berzina dengan sahabat Nabi yang namanya Safwan bin Mu'attal. Sampaikan kisah ini berlegar di kota Madinah selama sebulan. Sebulan lama. Maksud kalau bahasa senang faham hari ni, kisah ni viral, tular di Madinah sebulan. Sebulan. Sebab tu kalau Abdullah bin Ubay hidup hari ni, confirm pengarah Finas. Dia akan dapat jawatan pengarah Finas. Dia boleh create cerita ni fresh di kota Madinah sebulan. Dahsyat. Dia bapa munafik. Sebab tu agama ajak kita prinsip. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dapat satu berita, maklumat, informasi, sebelum nak share, pastikan benda tu sahih. Dengan share kita boleh pahala. Dengan share kita boleh dosa. Sahabat saya menyaga, orang kampung UPSR pun 5E. Nak kata bengap tak bengap, 5E. 1D pun tak ada. Saya at least ada juga D. At least ada D. Kan senang nak cakap macam tu. Pengakuan pada pagi Jumaat tu. Mengaji tak tinggi, tapi yang kata rezeki ni, buka kedai makan, jual nasi ayam. Orang lain nasi ayam biasa, dia nasi ayam kampung. Ada 70 orang pekerja restoran dia. 70 orang. Sehari berniaga 800, 1,000 ekor without fail. Ni kalau LHDN dengar ni, sujud syukur pegawai tu. Dia mesti call kita ni, tanya, Ustaz ni kedai ni tak mana ni, nampak tak? Satu hari dia cerita, ada apek Cina bawa lori ayam, duk hantar ayam di sekitar kawasan yang perlu dirahsiakan demi keselamatan negara. Singgah kedai dia, beli nasi ayam 2 bungkus, bayar dengan shilling. Dia tengok tak boleh tahan, bayar dengan shilling. Sembang-sembang ni, apek ni kata duk bawa lori, orang tua umur 60 lebih, 68 bawa ni. Anak semua duk universiti, anak teringin nak makan nasi ayam tu. Beli ni sebab dia pun tak ada duit mana, sebab duit semua simpan nak bayar anak ni. Kawan dia tak, uncle, ambil nasi ni, duit pun you ambil. You nak mai seminggu 2-3 kali, you nak bungkus nasi ni, bungkus ya, I belanja you. Kawan ni pun balik. Tapi persepsi orang bila lori ayam berhenti depan kedai dia, apa persepsi orang? Cina ni yang bawa lori ayam ni pergi berhenti depan kedai dia nak beli bungkus nasi ayam. Apa persepsi orang yang makan kedai tu? Supplier dia mesti Cina lah. Betul tak? Supplier dia mesti Cina. Orang snap gambar, viral masuk dalam Facebook, masuk dalam grup WhatsApp. Orang Melayu dapat daripada Facebook, WhatsApp macam Sahih Bukhari Muslim. Hari ni viral, isu berniaga 5 ekor ayam pun tak habis. Daripada 800 ke 1 ekor setiap hari, 5 ekor pun tak habis. Pasal viral. Seminggu macam tu. Tak tahu buat apa. Call saya. Dia baik dengan saya. Baik dengan saya. Selalu kelas saya dia mesti ada. Kalau dia ada, mesti dia bawa 150, bawa 100 bungkus nasi ayam, buh di belakang, bagi jemaah makan. Jadi saya boleh tahu, kalau dia ada je, confirm depan semua kosong. Semua duduk belakang. Sebab kalau lambat keluar, nasi ayam habis. Kalau kita mengajak, tengok depan penuh, confirm
Nasi ayam tak ada malam ni. Call saya pun pilah kedai dia. Pergi kedai dia, sembang-sembang apa semua. Nak buat macam mana, saya kata, bang, hari ni orang bila viral, abang kena jawab dengan viral juga. Buat video 2-3 minit, jangan panjang orang tak tengok. Cerita apa yang berlaku. Saya ada. Dia pun Tok buat video, suruh saya cakap. Ustaz cakap ni macam firman Allah Subhanahu Wa Taala lah kan. Kita pun cakap lah kan. Dah makan free, bungkus lagi tapau 3 bungkus, cakap lah. Alhamdulillah. Viral balik. Sampai hari ni video face sehari 1,200, 1,300, 1,200, 1,300. Jadi hati-hati bab-bab ni. Jadi 700, 3,000 orang. 700 orang ni yang Nabi pilih dalam peperangan Uhud ni, ada 50 orang yang Nabi minta mereka bertugas sebagai pemanah. Dan yang Nabi pilih 50 orang ni memang yang terbaik. Maksud dia terbaik apa dia? Kalau orang lain dia lepaskan busur anak panah, boleh bunuh seorang. Tapi yang Nabi pilih ni, kalau dia tarik busur anak panah tu, dia lepas, kekuatan dia tarik tu, busur tu boleh tembus 2-3 orang. Dahsyat. Yang ni kira naik kuda pun boleh panah. Bukan naik kuda sakit belakang dah. Yang ni geng lain. Yang ni geng Seri Kembangan. Kita cerita ni geng Uhud. Nampak tak? Mereka sampai naik kuda pun boleh panah. Sajalah bagi semangat sikit. Ni Seri Kembangan naik sehari sakit 3 hari belakang. Nabi pilih ketua dia yang duduk di atas bukit tu, nama dia Abdullah bin Jubair. Nabi pesan, apapun berlaku, menang ke, kalah ke, jangan siapa turun daripada bukit ni. Bukit yang Nabi letakkan sahabat ni, nama bukit tu Jabal Ainain ataupun Jabal Rumh. Kita yang dah pergi buat umrah kan, kita dah sampai di Uhud kan Mutawif dah tunjuk kat kita ini Uhud. Ukur lelik dia 6 ke 7 kilometer. Kalau kita semayang jenazah, banyak ni lah pahala yang kita akan dapat. Mesti Mutawif akan cerita. Sama ada kita dengar atau kita tidur masa tu, cerita lain lah. Tapi Mutawif mesti cerita. Jabal Ainain masa ni, bukit memanah yang kita tengok tu, asal dia itu bukit yang paling tinggi. So tempat tu paling strategik. Nabi pesan, walaupun kami di bawah ni mati, jenazah kami dimakan oleh burung, jangan turun. Bila berlaku peperangan, dengan senang Islam mendominasi peperangan ni. Sampailah musuh lari lintang pukang tinggal Uhud. 50 orang yang Nabi pesan jangan turun ni, 40 orang dah lupa dah. Sebab bawah ni semua harta rampasan perang. Sekejap lagi kita lambat leceh ya. 40 orang ni turun, tinggal 10 orang saja di atas. Khalid bin Walid masa tu bukan Islam. Dia tengok bila bukit yang strategik ni dah kosong, patah balik. Dia U-turn dan masa ni sangat berkecamuk. Seorang sahabat ni, saya nak cerita, kalaulah sahabat ni hidup hari ni, kita tak tahulah macam mana dia nak pertahan Nabi, dan kita kena rasa sangat-sangat lemah iman kita. Bila musuh serang Nabi SAW, tersebar berita Nabi dah mati, para sahabat patah semangat. Sehinggalah bila musuh kepung Nabi, seorang sahabat nama dia Talha bin Ubaidillah. Dia peluk Nabi SAW. Diri dia jadi galang ganti untuk Nabi. Dia jadi galang ganti untuk Nabi SAW. Sampaikan Nabi bagi dia 2 gelaran hari itu. Pertama, dia digelar dengan nama gelaran si Helang Uhud. Helang. Sebab mata dia ni terlampau cepat, tengok kiri kanan depan belakang, takut ada senjata yang hinggap di tubuh Nabi. Sehinggalah dia jatuh, kerana di tubuh badan dia ada lebih daripada 70 tikaman. Dia jatuh, dan para sahabat bila nak lindung Nabi, Nabi kata, unzur ila akhikum, tinggal aku. Tengok sahabat kita yang dah jatuh tu, Talha bin Ubaidillah. Kata para sahabat, kami dapati jari dia putus. Sebab masa musuh ambil pedang nak bunuh Nabi, dia tahan dengan tangan dia, jari dia putus. Dan di tubuh badan dia ada 70 kesan tikaman untuk Nabi. Tapi dia tak mati. Secara logiknya mati dah, dia tak mati. Dan Nabi bagi satu lagi gelaran. Kata Nabi SAW, Talha bin Ubaidillah syahidul hayyi, syahid yang hidup. Selalunya syahid ni dah mati. Kalau kamu nak tengok orang yang mati syahid dan hidup, tengoklah Talha bin Ubaidillah. Ini para sahabat dalam
Mereka mempertahankan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan kita minta ampun dengan Allah sebab kelemahan kita, kekurangan iman kita dalam mempertahankan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk pagi ini insya-Allah saya akan kongsi sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Bukhari Muslim. Hari ini kita sebut berapa nama sahabat? Tolong tulas. Sebelum tu ada lagi. Dia tanya ni yang leceh ni. Duk mai tanya ni leceh ni. Tu tak tanya hak bulan lepas, tak tanya lagi tu. Tak sebut tadi nama siapa dia? Khalid Al-Walid. Boleh. Sebelum tu ada lagi dua. Siapa dia? Safwan bin, nampak macam tulis tapi ada yang dituduh berzina dengan Aisyah tu, Safwan bin Mu'attal. Nampak macam tulis. Duk tulis tu kereta ni depa bila nak buat payment, cukai hari ni kena bayar berapa kereta. Nampak macam tulis tapi tulis lain, nampak tak? Ni strategi penjagaan kita menjaga, kita tahu apa. Baik. Bukhari Muslim meriwayatkan sepotong hadis. Saya ada order satu kitab kecil saya nak habiskan nanti insya-Allah. Kitab kecil je. 2-3 siri mengaji boleh habis. At leastnya ada benda lah kita boleh berbalik setiap kali kita mengaji. Aisyah Ummu Atiyah bercerita. Ummu Atiyah. Siapa dia Ummu Atiyah? Dia tukang mandi jenazah perempuan zaman Nabi. Tukang mandi jenazah perempuan zaman Nabi, Ummu Atiyah. Kita akan jarang jumpa kalau seseorang meninggal dunia dia diuruskan oleh orang lain, kita jarang jumpa. Jarang. Melainkan kita akan jumpa kalau seseorang meninggal dunia dia akan diuruskan oleh kerabat dia. Kalau orang tanya kita, siapa jenazah yang kita boleh bagi mandi? Siapa dia, ingat tak? Kita boleh bagi mandi jenazah siapa? Tanpa khilaf. Para ulama sebut, pertama, kalau yang meninggal dunia tu isteri kita. Orang yang paling baik untuk mandikan jenazah isteri, suami. Apatah lagi mandi kalau ada aib dan sebagainya. Pastinya suami takkan cerita aib si isteri kepada sesiapa pun. Suami orang yang paling baik untuk mandikan jenazah isteri. Sahabat saya seorang, isteri dia kena breast cancer. Kan buang dia punya ni semua dan sebagainya, mati dalam keadaan yang kita sendiri boleh faham. Saya kagum dengan sahabat ni. 3 tahun dia jaga isteri dia. 3 tahun dia tak update apa-apa status, WhatsApp apa pun tak reply. Sebab full masa dia jaga isteri dia. Dahsyat. Sampailah isteri dia meninggal dunia, baru dia update satu status. Pertama dia minta maaf. Minta maaf sebab lama dia tak update status dan lama dia tak reply WhatsApp semua orang. Sebab dia kata dia hanya fokus jaga isteri dia yang sedang sakit. Dahsyat tu. Dahsyat. Ada orang boleh buat macam tu tak? Tak ada. InsyaAllah tak boleh. Bukan insyaAllah boleh. InsyaAllah confirm tak boleh. Tengok pun tahu. Tengok dalam semayang pun balas WhatsApp. Nampak tak? Yang bestnya dia kata apa? Saya nak beritahu satu je. Isteri saya ni sejak kahwin dengan saya 7 tahun, dia adalah isteri yang paling baik. Sekali pun dia tak pernah sakitkan hati saya. Sekali pun dia tak pernah angkat suara pada saya. Subhanallah. Cerita dia apa dia? Seorang perempuan yang mati. Setelah dia taat pada Allah dan Rasul, suami dia redha. Bismillah, masuk syurga. Ha? Nak mati pun okey ke? Ha? Setakat ni okey ke? Ha? Ada mengguris perasaan hati ya. Ha. Sekali pun saya ni, sekali pun. Tapi yang saya kagum dia satu lagi, dia orang Terengganu, nama kampung dia payah sikit sebut. Teliput apa ke? Apa depan tu ada lagi tu. Apa mengembang ke apa, mengambang teliput. Mana orang Terengganu tadi? Ada.
Adalah tu apa, mengembang teliput apa dekat dengan Rusila, tak jauh. Isteri dia orang Gua Musang. Without fail. Ini dia kahwin lain dah. Without fail, setiap bulan dia drive daripada Terengganu tu, di Rusila mengembang teliput tu ke Gua Musang setiap bulan. Bawa anak-anak untuk tengok kubur mak dia. Subhanallah. Jauh tu. Bawa isteri baru, anak-anak ziarah kubur. Orang baik, orang soleh. Sebab tu kita orang paling baik untuk mandikan jenazah isteri kita, dan isteri orang paling baik untuk mandikan jenazah suami dia. Paling baik. Dia bagi mandi jenazah ni senang ya. Sebab apa kita rasa susah? Sebab kita tak ada pengalaman. Sekali kita bagi mandi jenazah yang praktikal. Sekali yang betul-betul jenazah. Bukan orang hidup kita suruh jadi jenazah dah. Yang tu tak best. Betul-betul kita bagi mandi jenazah yang mati. InsyaAllah kita tahu berapa senangnya untuk mandikan jenazah. Selalu saya buat contoh kan, orang yang tak pernah pergi haji, dia main serbut perut susah. Sekali dia pergi haji, dia balik main cari mutawif. Ustaz, nak buka travel agent ni dia senang ke susah? Nak buka travel agent, bukan nak jadi mutawif. Tanya ustaz tu, nak buka travel ni senang ke susah? Jadi dia senang. Jadi ada rezeki nanti bila-bila masa kita boleh buat kursus mandi jenazah, dan kita bagi mandi jenazah yang betul. Tahu tak boleh? Tak tahu. Kita boleh minta dengan hospital jenazah yang tak dituntut. Ada terma dan syarat dia banyak lah. Tak boleh buat video dah apa, tak boleh sebar dalam Facebook apa semua. Kita bagi mandi sampai ke bumi. Dan kita akan ada praktikal dia. Pertama, suami orang paling baik mandikan isteri. Isteri paling baik mandikan suami. Kedua, kita boleh mandikan siapa lelaki. Yang kedua, kita boleh mandikan mahram kita dengan syarat pertama. Syarat pertama, tak ada orang perempuan dah nak mandikan mahram kita. Syarat kedua, mahram itu belum akil baligh. Kak kita meninggal dunia, adik perempuan kita meninggal dunia, mak kita meninggal dunia. Orang paling baik mandikan jenazah mak kita siapa dia? Pak kita. Adik-adik perempuan kita, kak perempuan kita, saudari-saudari mak kita. Kita tak payah mandikan jenazah mak kita. Tak payah mandikan jenazah kak kita. Tahu sebab apa? Sebab tu zaman sahabat tak ada seorang pun sahabat pernah mandikan jenazah mak. Sebab apa? Kita dengan mak kita, dengan kak kita, adik perempuan kita, kita boleh salam dia, boleh cium dia. Tapi ada anggota tubuh badan dia yang kita tak boleh sentuh, kita tak boleh tengok. Masa hidup pun tak boleh, masa mati pun tak boleh. Takat kalau mak kita meninggal dunia, kita just nak ambil baldi, nak mantap, tapi nak sentuh tak. Sebab mandi jenazah ni semua anggota kita kena bersihkan. Jadi terhormat. Dan yang ketiga, kita boleh bagi mandi siapa dia? Yang ni tak ada dah lah. Kita boleh bagi mandi jenazah hamba kita yang perempuan, dengan syarat hamba tu belum berkahwin. Hari ni tak ada hamba lah. Tak ada dah. Tuan-tuan jangan pandai kias dengan bibi. Bibi itu lain. Dia ambil bibi umur 22 meninggal. Dia kata kat bini tak apa. Abang dah. Abang settle down. Settle down kepala otak hang. Tak boleh. Sebab itu hamba. Hamba ni dalam Islam tak ada lah. Hamba dalam Islam sampai satu tahap, hamba ni bila kita jadikan dia hamba, dia ibarat isteri kita. Kita boleh menggauli dia. Kalaulah dia mengandung anak kita, nanti bila dia bersalin, martabat dia diangkat menjadi isteri kita. Tengok tak agama ajak martabat hamba. Bibi tak boleh. Hamba kita tak bayar gaji kan. Bibi kita bayar gaji. Confirm masuk paper case rogol. Faham dia? Bibi tak boleh. Bibi tak boleh. Dia hamba. Okey. Ummu Atiyah ni tukang mandi jenazah perempuan zaman Nabi. Anak Nabi nama Zainab meninggal dunia. Zainab meninggal dunia. Nabi panggil Ummu Atiyah. Nabi guide dia macam mana nak mandikan jenazah Zainab. Sepatutnya tentulah orang yang paling baik untuk mandikan Zainab Nabi.
Sebab yang tu anak perempuan Nabi. Tapi kan saya sebut tadi, Zainab ni dah kahwin, ada tubuh badan dan sebagainya. Jadi nak mandi jenazah ni kena bersihkan semua tubuh badan. Jadi tak wajarlah seorang bapa buat benda tu. Maka Nabi minta Ummu Atiyah tolong mandikan jenazah anak perempuan Nabi. Tuan-tuan perempuan sekalian, saya tak tahu nak cerita tau. Ibu bapa kehilangan anak tak sama macam anak-anak kehilangan ibu bapa. Lain. Sebab dalam dunia ni semua mak bapa dia berharap kalau boleh biarlah anak-anak yang tengok macam mana dia dimandikan. Anak-anak yang tengok macam mana dia dikafankan. Biar anak-anak tengok macam mana dia disemadikan. Tak ada mak pak sanggup tengok anak-anak dia dimandikan depan dia, dikafankan depan dia, kemudian dikebumikan depan dia. Tak ada. Kalau anak dia berlaku apa yang kita sebut tadi, anak dia yang dimandikan depan dia, kafan depan dia, semadi depan dia, kalau boleh dia tukar nyawa dia bagi kepada anak dia untuk anak dia hidup, biar dia mati tak apa. Kalau boleh dia akan buat. Pasti akan buat, tapi tak boleh. Lepas tu Nabi SAW sebut, kalau ada orang kehilangan anak-anak ni, lepas daripada malaikatul maut cabut nyawa anak dia, Allah panggil malaikat. Allah tanya kepada malaikat maut, qabattum walada abdi. Malaikat, ni hamba aku, kamu cabut nyawa anak dia? Kata malaikat, ya. Allah tanya kali kedua, qabattum thamarata fuadi. Allah tanya kali kedua, wahai malaikat, ni buah hati dia, pengarang jantung dia, anak dia, kamu cabut nyawa anak dia? Naam, ya. Madza qala al-'abdi. Allah tanya malaikat, bila kamu bagi aku bagi ujian kepada dia, dia kehilangan anak dia ketika dia masih hidup, apa reaksi dia? Kata malaikat, hamidak wastarja. Ya Allah, dia hamidak, dia redha. Bukan senang. Dia redha, dia tahu dia hanya diberi pinjam. Apabila pemilik mengambil semula barang pinjaman, siapalah dia nak protes atau tak puas hati. Dia sedar diri dia. Dia tahu kamu bagi dia pinjam anak dan kamu ambil anak dia. Dia redha. Susah. Wastarja, dan dia kembalikan semua urusan ni kepada kamu. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Susah. Tapi kalau ada orang boleh buat, tengok apa ganjaran Allah akan bagi kepada dia. Cerita dia susah. Tapi kalau ada orang boleh terima, subhanallah. Tuan-tuan ingat tak? 2018 ada satu kisah seorang doktor daripada Patani, Thailand, yang belajar di US, yang buat degree, yang buat master, buat PhD di sana, dah jadi warga negara sana. Anak dia pun beranak sana. Anak dia habis buat degree, buat part time, hantar pizza. Satu malam tu masuk order satu kawasan black area. Order pizza kawasan black area. Yang order pun black juga. Yang tugas kena hantar pizza ni seorang perempuan rakan sekerja dia. Budak perempuan ni macam takut, dia volunteer, dia nak hantar pizza. Geng black ni buat apa? Bunuh dia, rompak dia. Ingat dah kisah ni yang viral lah itu, yang dia masuk mahkamah, yang dia bagi speech tu. Kan ingat kan? Kawan ni, doktor ni, anak saudara dia kawan saya. Dia sendiri cerita kat saya. Yang masuk dalam mahkamah tu bukan berlakunan. Memang betul. Yang bila dapati budak ni bersalah, kena masuk penjara apa, minta dia bagi speech. Cakap sikit, dia kata dalam dunia tak ada mak pak sanggup tengok anak dia dimandikan, dikafankan dan ditanam depan dia. Dan dia kata benda ni berlaku kepada aku, dan aku telah kehilangan anak aku. Dan aku nak bagi tahu satu, aku maafkan kamu. Sebab aku tak mau, dia kata, mak bapak kamu pula kehilangan kamu sebagaimana aku kehilangan anak aku. Subhanallah. Dia cakap korang putih ni, saya terjemah. Takut tuan-tuan tak faham. No, actually like this. Boleh itu lah, yang tu ya tak. Lepas itu jangan main-main. Saya punya bahasa Inggeris jangan main-main, memang tinggi. Jadi
Apa kata Allah bila Allah dengar malaikat kata dia redha dan dia kembalikan urusan ini kepada kamu. Allah kata kepada malaikat, ibnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Malaikat sekarang masuk dalam syurga, buat dalam syurga satu rumah untuk sahabat ni, untuk hamba aku ni, dan namakan rumah itu dengan Baitul Hamdi, rumah mereka yang memuji Allah. Nanti insya-Allah bila kita masuk syurga, kita akan tengok rumah yang ada signboard. Bahasa senang faham hari ni, signboard tertulis Baitul Hamdi, rumah puji-pujian. Ingatlah kisah ini, kita akan tahu siapakah pemilik dia. Kalau tak jumpa, tak ada dalam syurga lah tu. Tak jumpa, kalau ada tempat lain lah. Kalau jumpa, insyaAllah, Allah selamatkan kita semua daripada neraka. Jadi mati anak Nabi, saya tak tahu nak cerita tau. Hanya orang yang kehilangan anak boleh cerita. Ayah saya, Allah yarham ayah saya, anak sulung dia kak saya lah, meninggal dunia masa umur 3 bulan. Masa dia hidup tu, walaupun dah meninggal dunia puluh tahun, kalau dia cerita kisah ni, teriak, menangis. Dia cerita dulu dia susah. Ayah saya kerja kayuh lancar. Tahu lancar? Bukan naik kuda. Lancar. Tahu tak lancar? Lancar ni apa? Beca. Tahu tak pernah dengar lancar? Tak pernah? You orang KL? Kelantan? Oh Allah nak. Saya kita tak pecah, ya Allah. Oh, yang ni yang kata Kelantan yang balik kampung yang itu saya buat contoh tu. Kan orang Kelantan kan semua balik kampung kan, cuti raya Cina. Yang ni ya. Oh, dia tak mengaku itu ah. Itu kita tanya mana orang Kelantan ya, siapa pun tak mengaku. Yang kita kata hari gawai pun balik Kelantan, oh kan. Oh, contoh tak ada dimaafkan. Nampak tak? Tak ada dimaafkan. Piduk kayuh lancar, beca cari rezeki. Tinggallah kak saya ni dekat mak saudara saya. Budak-budak lu kan isap puting piring tu, puting piring. Yang apa? Yang puting tu lah. Nak jadi cerita ni, macam mana pun tak tahu, dia pergi telan dengan piring tu sekali. Sangkut sini, mati. Dia telan tu, isap puting, tak terlepas macam mana pun tak tahu ni. Sangkut, mati. Masa tu mana boleh share location. Orang pun cari ayah saya. Duk cari ni. Toreh orang kata, Cik Wahab, anak balik tu. Ayah saya pun kayu, tengok anak dah tutup dengan kain dah. Dukung anak. Dia tahu anak dia tak ada dah. Dukung anak ni. Kayu beca ke hospital Pulau Pinang, bawa ke kecemasan, doktor tolong ni, anak saya ni, doktor buat lah. Dia tahu dah anak dia tak nak. Tapi dia harap boleh jadi satu benda yang miracle. Nak kata mak ni, kata ayah ni. Jadi Nabi kehilangan anak Nabi SAW dan semua anak Nabi kecuali Fatimah. Semua anak Nabi meninggal sebelum wafatnya Nabi SAW kecuali Fatimah. Saya tak tahu nak cerita, Nabi SAW pernah kematian anak Nabi nama Ibrahim, umur 18 bulan. Nabi Ibrahim dengan Maria. Nabi teriak. Sahabat tengok Nabi teriak, sahabat kata, kamu pun teriak ke wahai Rasulullah? Nabi kata, al-ainu tadma, air mata berguguran, hati bersedih, tetapi kami tak lafaz satu perkara yang dimurkai oleh Allah. Kami tak buat benda tu. Maksud dia apa dia? Kalau berlaku kematian, berlaku kehilangan orang yang kita sayang, kita nak menangis, menangislah. Kita nak bersedih, bersedihlah. Jangan meratapi kematian. Nak pesan tu banyak kali. Jangan meratapi kematian. Dengan ratapan kita kepada si mati boleh menyebabkan si mati diseksa ketika mana berada dalam lubang kubur. Dan meratapi kematian ni memang budaya orang Pakistan, India dan budaya Arab. Saya duduk di sana lebih 10 tahun. Saya tengok dengan mata kepala saya. Kita mengaji haji ni kita tak nampak. Sebab budaya masyarakat kita ni paling kuat pun dia teriak lah, menangis lah. Sana ada ambil tangan ni, pukul badan ni biasa perempuan. Ni koyak baju ni biasa. Ni ambil tangan dia buat macam tu.
Kalau saya mengaji Pakistan lu, ayo kan. Tak ayo. Bukan main yo tu tak. Ayo apa ala gapas, babas, apa semua empah kari semua dia berkeluar habis. Tak bagi. Nabi guide. Nabi kata, Ummu Atiyah, aku nak ajak kamu cara mandi jenazah. Lepas tu kalau kita boleh bagi mandi jenazah, okey, orang panggil kita untuk uruskan jenazah, panggil ahli keluarga si mati, guide dia macam mana nak mandikan jenazah. Nabi kata, Ummu Atiyah, aku nak ajak kamu mandikan Zainab. Zainab ni, dia ada kisah yang cukup menghiris hati dengan Nabi. Zainab ni, masa hijrah. Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Tak lama selepas tu, anak Nabi yang namanya Fatimah ikut serta, Ruqayyah ikut serta, Ummu Kulthum ikut serta. Kecuali Zainab. Zainab, dia tetap tinggal di Mekah. Dia tak ikut Nabi berhijrah ke Madinah kerana suami dia duduk di Mekah. Suami dia nama Abul As, dan masa ni Abul As tak masuk Islam sebab perkahwinan mereka sebelum Islam. Nak bagi tahunya apa dia? Dia tetap dengan suami dia di Mekah, dia tak ikut Nabi. Nak bagi tahu apa dia? Bila seorang perempuan berkahwin, suami dia lah syurga dia, suami dia lah neraka dia. Kalau dulu, kalau kita ada anak perempuan kan, ada anak perempuan kita belum kahwin, dia nak buat apa, dia nak pi mana, dia kena bagi tahu kita, minta izin pada kita ayah dia, dan bagi tahu kepada isteri kita mak dia. Okey, tapi bila dia dah kahwin, semua suami dia. Mak dengan ayah tak payah lagi kontrol anak-anak. Nampak tak? Sebab tu orang pesan kita lelaki, askinuhun min haitsu thakantum min wujdikum. Allah sebut lelaki, sediakan rumah untuk isteri kamu, walaupun rumah itu, bahasa saya guna senang faham, sekangkang kera. Tahu sekangkang kera? Tahu tak, ini peribahasa, bukan pantun. Sekangkang kera ni apa maksud dia? Kecil, tak dapat spek ZG pun tak apa, rumah yang sekadar je, sediakan. So agama tak berapa suka bila kita kahwin, kita duduk dengan family kita atau duduk dengan family isteri kita. Tahu sebab apa? Sebab agama nak kita sebagai ketua keluarga berdiri atas kaki sendiri. Sebab bila kita duduk dengan family kita, duduk dengan family mak mentua, nampak tak? Mula-mula okey. Lama-lama bila mak kita, ayah kita dok tengok isteri kita ada yang tak kena apa semua, lama-lama sayang ni dia boleh bertukar jadi meluat. Kita tak apalah, kita anak dia. Kok mana pun mak pak, kok mana pun anak dia betul pun betul, anak dia salah pun betul. Betul, setuju tak? Mak pak memang macam tu. Mak pak, dia betul pun betul, dia salah pun betul. Kok mana pun mak pak. Saya ingat Allah yang rampak saya. Masa saya umur 12 tahun belajar silat. Malam belajar silat, pergi sekolah kita praktikalkan ilmu yang kita belajar. Kalau kita mengaji tak praktikal, apa guna? Saya pergi pukul budak darjah 4. Praktikal. Tak boleh ada teori, dia kena ada praktikal. Saya pergi pukul budak tu. Boleh tahan jugalah. Masa tu mana ada cikgu hantar surat, so bagi kat bapak saya. Cikgu kata kalau tak bagi, esok cikgu mai rumah. Kita pun takut, panggil bapak. Bapak saya tengok ni, baca minta tuan datang ke sekolah, anak tuan bergaduh apa. Bapak saya tanya, apa? Wah, belajar silat, gaduh sikit. Tak apa, Abah ada. Abah ada. Yang kata bapak ni, Abah ada. Dia pergi sekolah, jumpa cikgu besar. Cikgu besar je tak, cikgu besar kata, abah saya ingat abah saya kata apa? Cikgu, anak saya belajar silat. Salahkah dia praktikal ilmu yang dia belajar? Yang kata bapak ni, yang kata bapak ni, salahkah dia praktikal ilmu yang dia belajar? Cikgu kata apa? Tuan, dia pukul budak dia yang 4, dia yang 6. Bapak saya kata, cikgu, kalau dia pukul budak dia yang 6, dia yang kena pukul. Sebab tu dia pukul budak yang kata bapak ni, kita salah pun dia betul. Tu agama pesan ni pesan elok ni. Kalau kita ada anak-anak dah menikah, duduk dengan kita 3-4 bulan ke 2-3 tahun, dia tak ayah, saya dah beli rumah dah, beli kondo, tengah dah pasang kitchen cabinet apa semua, nak bagi tahu ayah ni, insya-Allah bulan depan kami pindah. Alhamdulillah.
Tak payahlah bapak duk merajuk lah, duk tarik muka macam buruk maih. Tahu buruk maih? Duk tarik muka. Bismillah. Kena faham ni, mak pak kena faham. Kita hari ni anak-anak, nanti kita jadi mak pak pun kita kena faham benda ni. Sebab tu agama ajak kepada kita, seorang perempuan bila kahwin, suami dia lah syurga dia, suami dia lah neraka dia. Tengok suami dia. Ni agama suruh. Sebab tu tolong jangan kita nak kongkong anak-anak kita bila dah kahwin. Kadang-kadang ada mak pak dia kongkong. Ayah tambah ayah buat grup WhatsApp. Grup WhatsApp dia dengan family dia. Ayah seorang yang admin. Dia seorang je boleh add siapa dia mau. Siapa dia nak tendang keluar pada grup tu, dia boleh tendang. Bapak punya street. Orang lain, bapak kalau nak bagi dalam grup, bagi salam, dia ada. Dia tulis itu notis pemberitahuan. Yang kata bapak ni. Bapak lain ni bagi salam, dia ada notis pemberitahuan. Ayah rasa hari Ahad ni, ayah nak bawa semua anak-anak ayah, menantu ayah, cucu ayah, kita bercuti di Cameron Highland. Tulis itu. Kehadiran adalah wajib mengikut SOP. Tak boleh tulis elok-elok ke? Salam ayah rasa. Apa dia? Minggu depan ayah nak bawa semua anak-anak ayah, cucu ayah cuti dekat Cameron Highland. Ayah nak belanja semua. Boleh tak meeting dengan family masing-masing? Boleh join ke tak boleh join? Ada yang boleh join, alhamdulillah. Tak boleh join, tak ada isu. Jangan kita nak kuasai kongkong keluarga kita. Anak perempuan kita pun ada suami dia. Dia tak, bang, ayah saya nak ajak ni semua ni, anak dia, menantu dia, cucu dia semua, kita cuti di Cameron Highland. Hari Ahad ni dia minta maaf, dia bagi tahu lambat. Suami dia kata, Allah, I nak bagi tahu kat you. I nak bagi tahu kat you ni. You dengar ni, I nak bagi tahu. Samalah tu. I nak bagi tahu kat you, you dengar lah I nak bagi tahu. Dia ni peminat Scorpion kan, 1996. Scorpion ada satu lagu last album tu, You and I. Ingat tak? You and I, dia 1962. Dia ada satu album kompilasi, Still Loving You. Dalam tu ada Wind of Change, ada Always Somewhere, ada When the Smoke is Going Down, ada Holidays. Lepas tu dia ada Still Loving You, dia ada Wind of Change. 6 lagu ni meletup dalam kompilasi. Hadis pun tak ingat, lagu pun tak ingat, macam mana? Leceh lah. Yang ni bukan Sahih Bukhari. I nak bagi tahu you, ayah you bagi tahu lambat. I pun dah rancang ni, I nak bawa you weekend ni, ayah you nak bawa pergi Cameron. I beli ni tiket, kita nak pergi Cameron. Bangang punya jantan pergi Cameron bukan ada apa pun, nampak tak? Nabi SAW tak bagi kita kongkong anak-anak kita. Ingat tu elok-elok. Sebab tu bila Nabi berhijrah ke Madinah, Zainab duduk di Mekah dengan suami dia, dan suami dia masa tu masih kafir. Kalau suami masih kafir pun masa tu dia kena taat, apatah lagi kalau suami dia Muslim. Seorang perempuan syurga dia, suami dia, neraka dia, suami dia. Lepas kahwin, ikutlah suami dia. Tak boleh dia guna pandangan orang lain. Tak bang, pandangan bapak saya macam ni, pandangan mak saya macam ni, pandangan adik-beradik. No! Pandangan saya macam ni, dan pandangan saya tak salah dengan agama. Bismillah, patuh dengan pandangan tersebut. Patuh dan ikut dengan pandangan tersebut. InsyaAllah di situ pasti ada hikmah yang tersirat dan tersurat bila dia patuh. Sehinggalah bila berlakunya peperangan Badar. Berlaku peperangan Badar. 1000 orang yang kita cerita tadi itu, salah seorang yang nama dia naik untuk menyertai pasukan kafir Quraisy, nama dia naik, Abul As. Suami Zainab, menantu Nabi, nama dia naik. Dia serba salah. Nak join, gila apa nak pergi perang dengan pak untuk aku. Tak join pun masalah. Sagi kafir Quraisy kata apa pula kat dia. Bila dia duduk dalam circle tu, dia mesti terpengaruh. Kok mana pun join. Bila join, apa berlaku? Tahu tak apa berlaku? Bila join, tahu apa berlaku? Tak tahu. Nak cerita lah ni. Bila join dalam peperangan Badar, memang mereka kalah. Ada 70 orang yang jadi tawanan perang. Salah seorang menantu Nabi, Abul As. Cuba bayang perasaan Nabi bila Nabi lalu depan tawanan perang. Nabi nampak Abul As, menantu Nabi ni, jadi tawanan perang.
Dan masa tu terma dan syarat dia nak bebaskan diri daripada jadi tawanan, pertama kena bayar 4,000 dirham. 4,000 dirham ni banyak. Tak ada duit. Tak ada duit. Yang pandai menulis, pandai membaca, kena ambil 10 orang anak orang Islam, ajak sampai pandai tulis, sampai pandai baca. Kalau yang dia dapat ni 10 orang budak-budak cerdik, ajak 2-3 bulan, dah pandai menulis, pandai baca, dia bebas. Kalau dia dapat 10 orang ni semua bengapnya geng, 2-3 tahun pun apa pun tak boleh, jahanam dia. Abul As, menantu Nabi yang jadi tawanan perang ni, dia duit pun tak ada, membaca pun tak boleh, menulis pun tak boleh. Dapatlah berita kepada Zainab, suami dia jadi tawanan perang. Zainab ni jadi terlalu sedih. Siapa pun dia tak ada dah di Mekah. Mak dia, ayah dia pun tak ada dah. Ayah dia di Madinah Nabi, kakak-kakak dia semua di Madinah. Suami dia budak kena tahan di Madinah. Dia sebatang kara nak cari 4,000 dirham. Dia nak khobek mana duit? Dia bukan orang senang. Akhirnya Khadijah ada satu barang yang bernilai, yang dia cukup sayang, tapi benda ni boleh dijadikan sebagai tukaran untuk suami dia dibebaskan. Apa yang dia ada? Dia ada seutas kalung. Seutas kalung yang mak dia Khadijah radhiyallahu taala anha hadiahkan pada dia ketika mana hari perkahwinan dia. Hari Zainab kahwin dengan Abul As, mak dia hiaskan dia malam tu. Mak pak ni kan, kita tahulah kita menikah lu, mak pak kita punya kalut macam pak kita nak menikah. Dia punya kalut ni, tambah bapak saya pula tradisional punya orang ni, dia tak boleh ni, dia tak boleh. Dia ada hari pergi menjemput. Dia tak mau ni. Kalau bapak saya arwah Yahram ni, kalau panggil pakai call WhatsApp tak pi. Tak pi. Dia mau orang bagi kad. Kan orang tua-tua dulu kan ada sari je. Ingat tak je? Kalau mau tak menikah. Kena. Kadang-kadang benda ni orang tak faham. Kadang-kadang kita buat ni untuk mengingat kembali nostalgia. Boleh ha? Boleh kau ha? Macam tak jawab ya? Dia hiaskan puteri dia Zainab. Dia ada kalung. Dia buka kalung, dia kata, Zainab, kalung ni mak sayang. Mak sayang kalung ni. Hari ni hari pernikahan. Kalung yang mak sayang ni mak hadiahkan kepada hang. Dia pakaikan kalung tu pada Zainab. Kalung tu cukup bernilai sebab ada harga. Yang kedua lebih bernilai, mak dia yang bagi. Zainab ni berat hati. Dia buka kalung ni sambil teriak. Wada'ala kis. Dia letak dalam satu bungkusan. Dia minta seorang sahabat, tolong bawa kalung ni kepada bapa aku Rasulullah di Madinah. Kata kepada bapa aku, dalam bungkusan ni ada satu benda bernilai. Benda ni Zainab, anak dia, hantar sebagai tukaran untuk tebus suami dia. Utusan ni sampai di Madinah. Dia bagi kepada Nabi, wahai Rasulullah, ini bungkusan daripada Zainab. Nabi dengar, Nabi teriak. Sebab apa Nabi teriak? Nabi dah tak jumpa Zainab 2-3 tahun. Yang kedua, anak-anak Nabi semua ada dengan Nabi di Madinah. Zainab sebatang kara sekarang di Mekah. Nabi teriak. Tapi Nabi tak tahu lagi apa yang berada dalam bungkusan tu. Nabi ambil bungkusan tu, Nabi masuk tangan, Nabi bawa keluar. Nabi tengok kalung tu, Nabi menangis teresak-esak. Sebab apa? Sebab Nabi teringat pada Khadijah. Kalung ni Khadijah pakai dulu. Khadijah pakai. Khadijah sayang kalung ni. Hari ni kalung ni aku masih ingat yang Khadijah hadiahkan kepada Zainab pada hari pernikahan dia. Dan hari ni kalung yang bernilai ni ada di sini sebagai tukar ganti untuk Zainab dapatkan suami dia. Nabi teriak. Para sahabat tak faham sebab apa Nabi teriak. Sehinggalah bila Nabi tengok sahabat, Nabi kata, atadruna man haza? Sahabat, tahu tak kalung siapa ni? Sahabat kata, kami tak tahu. Kata Nabi, ini kalung Khadijah radhiyallahu taala anha. Baru sahabat tahu sebab apa Nabi teriak. Sebab Nabi teringat Nabi punya apa, kenangan dengan Khadijah.
Kalung ni Khadijah hadiahkan kepada Zainab pada hari pernikahan dia. Hari ni Zainab kirimkan kalung ni sebab dia nak tukar dengan suami dia Abul As. Nabi tanya kepada para sahabat, boleh tak kalau kita bebaskan suami Zainab Abul As dan kalung ni kita kembalikan semula kepada Zainab? Kata para sahabat, silakan wahai Rasulullah. Suami Zainab Abul As pun dibebaskan, kalung Khadijah radhiyallahu ta'ala anha pun dikembalikan semula kepada Zainab. Zainab ni meninggal dunia masa umur dia masih muda. Maka Nabi kata kepada Ummu Atiyah, pertama, apa yang kamu nak buat? Pertama, apa yang kamu nak buat dengan jenazah anak aku ni? Yang pertama, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah sambung minggu depan. Sebab nampak macam nak tulis dah tu, takut terlupa lagi. Jadi insya-Allah kita sambung minggu depan yang seterusnya. Kejap ya, pukul 11 dah. Okey, ada 1-2 soalan boleh tanya, atau yang berkenaan atau tidak berkenaan silakan. Ada sahabat kita tanya, dia WhatsApp, bulan depan Deepawali. Berapa bulan Deepawali? 14 bulan. Boleh tak boleh kita ucap Happy Deepawali atau kita terima hadiah yang dia bagi kepada kita? Mana-mana perayaan orang kafir yang melibatkan agama, konsep dia senang. Lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, agama kamu, agama kami, agama kami. Itu konsep dia. Tak ada wish, tak ada nak bagi hadiah, tak ada nak terima hadiah. Prinsip. Mana-mana melibatkan perayaan agama. Kalau perayaan itu sekadar adat, tidak melibatkan agama, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Maka di sana ada toleransi. Jadi nak tahu boleh tak boleh kita nak ucap wish, boleh tak boleh kita nak bagi hadiah ke, kita nak terima hadiah sempena perayaan orang kafir, kena cek betul-betul perayaan tu agama ataupun adat. Okey, sama macam itu orang bertanya saya Chinese New Year's. Kan bila raya Cina ni kan, apa dia, Cina dok bagi apa? Dok bagi buah oren, dok bagi hamper. Ampau dia tak tanya, ampau dia tak rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cek betul-betul perayaan ni perayaan agama ataupun perayaan adat. Sama juga bila kita ni bos kita dia bukan Islam. Nampak tak, dia menikah, dia kahwin. Dia punya resepsi ni dia buat apa, dia buat di satu tempat, dia panggil semua staff dia. Panggil semua staff. Panggil semua. Dia bagi kad semua ni. Nampak tak, kita pun dapat ni, tengok dia punya apa, dia punya jemputan ni apa dia ni, okey, tengok dengan dia punya, oh, bagi tahu dengan catering siapa dia ambil semua ni, semua yang muslim apa semua ni. Kita nak pergi boleh tak boleh? Sebab dia tak melibatkan perayaan agama, silakan. Kalau melibatkan perayaan agama, agama tak ada toleransi. Sama baru ni saya kuliah, ada sahabat tanya, buat kenduri akikah. Tanya soalan, ustaz boleh ke tak boleh? Saya buat kenduri akikah, saya panggil kawan-kawan saya yang bukan Islam mai. Saya kata terpulang. Kalau nak pegang dengan pendapat para ulama yang kata akikah ni tak boleh bagi orang kafir, nak pegang yang tu pun pegang. Kalau dia nak pegang keumuman para ulama yang lain, kata tak ada isu pun kalau nak bagi daging akikah pada orang kafir pun tak ada masalah. Benda toleransi. Prinsip tak boleh. Oh, ada dia kerja ni nak buat akikah malam ni, sembelih 2 ekor anak, sembelih seekor dapat anak perempuan. Jumpa member-member ni, takut kawan-kawan bukan Islam tak tahu malam. Aisyah. Tu kira sembelih kambing kan tu. Okey. Malam ni. Punya takut ni Cina tahu. Last sekali Cina dapat tahu. Cina tengok dia buat itu. Apa maksud dia? Tak ajar aku. Allah, jahanam. Cina dia dapat tahu. Kelang kabut. Dia asalnya ni dah rahsiakan malam ni akikah ni. Takut geng-geng bukan Islam dapat tahu. Last sekali geng bukan Islam dapat tahu. Kelang kabut, Tori buat apa? Call isteri dia sebagai ketua rumah tangga. Kan dia, isteri dia kan ketua rumah tangga. Tanya dia, bang,
Tak bang lah dah. Kan dia panggil isteri dia bang. Dia panggil yang ni kawan-kawan I bukan Islam dapat tahu ni hari ni kita buat akikah. Mereka pun nak main ni kira macam mana? Isteri kata bang bertenang. Kalau saya sebagai ketua rumah tangga saya tak boleh selesai masalah. Tak guna saya jadi ketua rumah tangga. Bagi saya 10 minit. Saya settle down dah 10 minit. Dia telefon malam ni yang nak main golek kambing ni. Dia tak ni. Malam ni kita ada order 1 ekor kambing kan untuk akikah. Betul puan. Saya nak tambah lagi 1 ekor. Bukan akikah, sembelihan biasa. Okey puan. Cuma saya nak ada 2 tempat golek ni. 1 akikah, 1 bukan akikah. Okey, settle. Suami dia telefon lepas minit. Macam mana yang? Settle bang. Itulah fungsi ketua rumah tangga. Alhamdulillah suami dia kata, bang, payment tolong buat. Patutnya dah settle dia kena buat payment lah. Suami kena buat payment. Malam tu settle lah. Sampaikan isteri dia punya particular ni ada 2 tempat golek. Sebab apa 2 tempat? 1 akikah, 1 yang biasa. Tu isteri dia bubuh pula signboard. Takut bercampur. Muslim right, kafir ila nari jahannam left. Ni yang geng-geng Islam ni ramailah 30-40 orang. Yang geng Cina ni 5-6 orang je. Bila geng-geng yang lambat main duk beratok tengok macam tinggal tulang, depa lompat beratok di tempat yang kafir. Cina tu kata kafir ila nari jahannam. Dia kata kafir tak kafir, kambing hilang, adik-beradik hilang, tu tak apa. Jadi ada toleransi. Jadi di Pauli ni cek balik dia perayaan apa. Kalau perayaan adat silakan. Kalau melibatkan agama kena betul-betul prinsip. Sebab Islam macam tu. Orang tua-tua dulu mengaji tak tinggi, tapi dia ajak orang bukan Islam prinsip. Ingat tak, orang bukan Islam sampai hari ni tahu orang Islam tak minum arak. Dia tahu. Dia tak minum arak. Kalau dia main bagi tuan-tuan hamper Chinese New Year, sebab dia tak bagi arak, tak ada kasbot ke stout apa, tak ada. Paling common dia bagi teh bunga yus. Betul tak? Dia tahu sebab dia respect. Nampak tak? Tuan-tuan kerja dengan bukan Islam atau member sekerja kita bukan Islam, dia tengok kita ni buat kerja tak keluar lunch, dia balik beli bungkuih. Dia beli bungkuih buah teh meja kata, tengok you kerja banyak ni, I beli kat you mi goreng mamak. Pasal apa dia kena bagi tahu mamak? Kira bagi tahu mi goreng mamak tu maksud dia apa? Jakim mai chop halal lah teh tu. Maksud dia mi goreng mamak, maksudnya dia beli kat kedai mamak. Nak bagi tahu kat kedai tak kata ni mi goreng mamak, mi goreng halal Jakim. Dia tak bagi tahu itu. Sebab dia faham. Jadi kita fahamkan depa semua. Nah, benda yang kalau melibatkan agama, lakum dinukum waliyadin. Melibatkan tidak agama, ada prinsip di sana yang kita boleh bertoleransi. Wallahu a'lam. Nanti kita jumpa minggu depan insya-Allah. Ada tak soalan 1 2? Kalau tak, kita jumpa waktu akan datang insya-Allah. Silakan. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.